Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil Islam wal iman, wa lakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul khulqil azim wal qalbur rahim, wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, pengurusi yang terkuasa Masjid Ar-Rahimah, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang membincangkan tajuk tentang cinta Rasul. Di antara cinta yang ditunjuk oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada kita, dan bagaimana sikap kita di dalam menyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kata di para ulama, apabila menyatakan cinta maka diminta bukti. Apakah bukti kita cinta? Maka di sini kata orang, dakwaan tanpa bukti adalah dakwaan yang tidak boleh diterima. Jadi kalau kita kata kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan hari ini sudah 28 Rabiul Awal 1445, kita mengatakan alhamdulillah di atas nikmat Islam dan iman yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, dan alhamdulillah kita bersyukur sebab kita ini dipilih oleh Allah menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang dia suka dengan lagu Lau kana bainanal habib, kalaulah Nabi bersama kita. Kita kata, adakah kita ada jaminan kalau kita bersama dengan Nabi pada masa tu, kita lahir di zaman tu, kita berada di sebelah pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di sebelah lagi? Tapi sekarang ni kita kata alhamdulillah, confirm dah kita sampai hari ini, dan kita berdoa dengan penuh khusyuk dan istiqamah supaya kita tetap berada di atas landasan ini sampai ke mati, di atas landasan Islam, iman, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan kita berdasarkan kepada sebuah ayat Surah An-Nisa ayat 69. Bagi jemaah yang ada Quran di tangan dia, tu buka Surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini menjadi suatu perbincangan para ulama tafsir tentang sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Ayat ini turun kepada siapa dan apakah peristiwa. Beberapa riwayat menceritakan kepada kita, tuan-tuan yang ada Quran buka Surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa dia taat kepada Allah Taala dan Rasul. Itu syarat yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Dia panggil, dia guna kalimah waw. Waw mana dan, artinya ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla mutlak.
Ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mesti selari. Tak mungkin kalau ada orang sekarang zaman kita hari ni, sebahagian masyarakat ni dia kata apa? Dia kata dia nak pakai Quran saja, dia tak nak pakai hadis. Kita kata itu kepincangan yang besar. Bagaimana kita boleh ambil Quran, tak ambil hadis? Maka itu yang dikatakan sebagai orang yang anti hadis di Malaysia. Di negara-negara sebelah Arab tu dia panggil Quraniyun. Dia pakai Quran saja, hadis dia tak mahu. Sedangkan dalam ayat ini Allah Ta'ala letak sekali, yuti'illaha war rasul. Siapa dia taat pada Allah Ta'ala dan taat pada Rasul. Allah Ta'ala perintah kita taat kepada Allah, dan dengan perintah Allah kita taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketaatan kita kepada Rasul dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita nak pegang Quran, bermakna Quran suruh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'illaha war rasul. Siapa dia taat kepada Allah Taala dengan Rasul. Kata di Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ulama tafsir yang masyhur, Ibnu Katsir, dia kata ai man amila bima amarahullah. Apa makna taat? Taat itu ialah apabila orang beramal dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita panggil ikut sunnah. Wa taraka ma nahahullah, dia tinggal, dia jauhkan diri, dia tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu syarat. Syaratnya taat kepada Allah Ta'ala, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dapat? Maka Allah jawab di akhir ayat, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Maka apabila dibangkitkan di akhir esok, dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat pada mereka. Bersama siapa? An-nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin. As-siddiqin ni pengikut para nabi yang benar, yang jujur dalam akuan mereka. Maknanya kita kata orang benar ni, makna orang tak pernah bohong. Dia ikut apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah. Dia syarat nak mati syahid ni, kita kena pergi berperang fisabilillah di bawah panji-panji yang dipimpin oleh khalifah ataupun ketua Islam, dan dia mati dalam peperangan itu. Maka itu dia panggil syahid. Syahid mati, tapi kita panggil mati syahid. Apa beza di antara mati saja dengan mati syahid? Perbezaan sangat ketara. Macam sehari dua ni, sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza sedang berjuang. Kita yang ada jauh daripada mereka, jangan komen kalau tak tahu benda. Oh, rugilah dia mati muda lagi. Kita kata orang yang duduk di medan perjuangan, mati syahid itu cita-cita dia nak mati. Bahkan kalau kita tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam video keluarga Palestin, bila anak dia mati, adakah dia meratap? Adakah dia bertempik, dia merau? Tak. Ibu-ibu tu senyum je, alhamdulillah, anak aku minas syuhada. Dia boleh kata macam tu. Itu orang yang duduk jauh, oh, alah rugilah mati muda-muda lagi, comel-comel pula hok mati tu. Awal-awal lagi mati, kita kata rugi, mereka sudah berada di apa ni, syuhada indallah. La tafani, jangan kata orang yang mati syahid tu mati, tetapi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di situ Tuhan mereka mendapat rezeki. Jadi ini syuhada. Maknanya kriteria syahadat tu Allah Ta'ala yang boleh beri. Kita hanya nampak zahir je, kita kata orang ni mati syahid, orang ni syahid. Sehingga ke sebahagian ulama-ulama besar bila mati disebut dengan nama asy-syahid fulan. Kita mengatakan kita tak berani nak putuskan orang ni syahid ke tidak. Soalnya itu di bawah bidang kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi kita boleh mendoakan sebagai mereka menjadi syuhada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, was-salihin, akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Dibangkitkan bersama dengan orang yang saleh.
wa hasuna ulaika rafiqa, mereka bersama dengan orang-orang yang baik menjadi teman di akhirat esok. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, ya Allah jadikan kami termasuk di kalangan orang-orang yang dibangkitkan bersama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Itu ayat. Tuan-tuan tanda ayat ini ada kisah. Apa dia kisah? Beberapa riwayat yang telah diceritakan oleh para ulama tafsir tentang sabab nuzul ayat ini. Dia kata sabab nuzul mana? Sebab turunnya ayat Quran ni. Sebab ayat-ayat Quran ni ada kadang-kadang ada sebab. Dia panggil sebab nuzul, maknanya punca nak jadi cerita. Tetapi kita kena ingat, kalau ayat tu turun kepada sahabat Nabi, ni dalam cerita ni turun pada sahabat Nabi, ataupun ayat lain turun kepada Yahudi, kita jangan pula kata ini ayat untuk Yahudi, ini ayat untuk Quraisy, ini ayat untuk munafiqin. Kita kata, ulama tafsir kata al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab. Ibrah yang diambil kita kira dalam ayat-ayat itu umum lafaz dia, bukan khusus pada sebab. Mana kalau khusus pada sebab ni, kita orang Melayu ni tak jumpa apa dah kita. Ada ayat untuk Melayu? Ada. Hok mengaku jadi Nabi Melayu pun tak terima wahyu. Tak terima wahyu apa ni? Bagai sesat. Satu kisah. Para jemaah kita tengok, ini dia panggil tanda cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ayat cerita ini banyak versi, banyak riwayat. Contohnya Ibnu Jarir, ulama-ulama tafsir telah menukilkan dalam kitab dia masing-masing, seorang laki-laki ja'a ilan Nabi. Banyak riwayat tidak menamakan siapa dia. Ada riwayat menyebut orang itu nama dia Thauban. Tuan-tuan kena ingat nama Thauban. Thauban ni seorang sahabat, dia panggil maula. Maula ni seorang hamba yang dimerdeka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkhidmat di rumah Nabi, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Thauban. Kalaulah Thauban. Ataupun banyak riwayat kata ja'a rajulun, datang seorang sahabat, sama ada dia Thauban atau siapa, yang penting bagi kitanya kisah ini. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Thauban ni seorang sahabat yang sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang meriwayatkan hadis zikir Nabi selepas solat. Tuan-tuan kena tengok zikir Nabi lepas solat yang selalu kita baca. Maka dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, ini kita. Dia mari jumpa, sahabat ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni sedih sangat. Berubah keadaan dia, muka dia berubah. Sebab apa? Dia kata, waktu saya duduk di rumah, duduk rumah dia, bila saya teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lalu makan. Maknanya sayang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lalu makan. Dia akan keluar pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi ada. Sama ada di masjid ke, atau dalam majlis-majlis ke, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana-mana tempat lah, dia akan ikut pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok, tenang hati, Rasulullah sihat, mungkin dia boleh bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia balik. Tapi dia kata, kali ni saya tak dapat satu jawapan yang mantap. Bagaimana keadaan saya apabila kita mati? Dengar tuan-tuan, soalan ni, keluhan sahabat ini patutnya menjadi juga keluhan kepada kita. Dia mari jumpa, ya Rasulullah,
innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, Rasulullah ni lebih disayang saya, kasihan saya sangat, lebih dari diri saya sendiri. Manakala ada orang nak khianat, saya sanggup duduk depan, biar saya mati, jangan Rasulullah wafat. Tapi saya teringat bila kita mati, bila kami mati, Rasulullah wafat, sudah tentulah di akhirat esok, adakah kita ada peluang untuk bertemu dengan Nabi? Sebab di Madinah tu dia khidmat, malam-malam dia bawa air, dia letak untuk Nabi ambil wudu. Yang pentingnya Thauban ni seorang sahabat yang khidmat. Tapi bila di akhirat esok, saya orang biasa, orang rendah pangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darjat yang paling tinggi, sudah sentuhlah bersama dengan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia kata khasyitu alla araka, aku bimbang, saya takut saya tak jumpa lagi Nabi di akhirat. Allahu akbar. Sahabat ini menangis, bimbang, takut dia terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi diam, tak jawab. Biasanya Nabi akan respon terus, macam hadis lain yang kita akan cerita lepas ni. Tapi dalam isu ni dia tak jawab. Nabi senyap. Rupa-rupanya Nabi menunggu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tunggu wahyu datang. Nazala Jibril alaihi salam bihadhil ayah. Jibril turun bawa ayat yang kita baca tadi. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa dia taat kepada Allah Taala dengan Rasul, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan golongan yang Allah Taala beri anugerah nikmat pada mereka, golongan para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka sahabat yang bertanya tadi, dibaca ayat ini kepadanya, menjadi tenang, tenteramlah hati dia, sebab ada peluang untuk kita bersama di akhirat esok. Kita pun letakkan pengharapan kita bahawa kita ini juga akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi di dunia ini, maka di akhirat esok kita akan bersama dengan mereka. Hadis ini diriwayat oleh beberapa periwayat, di antaranya At-Tabarani, ulama-ulama tafsir, para muhakkik dalam Sahih Asbabun Nuzul menyatakan sanad dia baik, boleh diterima. Kita mengatakan alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila sebut tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah buku yang saya terjemahkan. Buku ni menarik, nama dia Tahzibus Sirah, ringkasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dalam buku ni lengkap, ringkasnya dia. Bagi anak kempen lah, tuan-tuan dan puan-puan baca buku ni. Tak kira dia kata bulan Rabiul Awal nak habis dah, bulan Rabiul Awal nak habis pun, cinta Nabi ni bukan bermusim, cuma menggerakkan semangat pada musim ni. Tapi berterusan lepas pada ni 100 muka surat mesti mampu baca dah. Kalau kita bawa yang 200-300 muka, dia kata tebal. Dalam kitab ini dia menyatakan kronologi 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, apa yang berlaku. Kronologi 10 tahun, apa yang terjadi. Jadi kita kena ingatlah, tahun yang pertama, andainya orang mari tanya kita, awak baca sejarah Islam? Kenapa tak baca? Kisah Nabi kena baca tak? Baik. Tahun yang pertama, apakah peristiwa besar yang terjadi? Kalau orang tanya kita, tahun pertama hijrah, apa dia peristiwa besar? Dia tak boleh tanya panik lah dah. Dia tak boleh tanya. Kalau tanya tak ingat. Kita duduk kaji apa dia peristiwa besar. Tuan-tuan jangan panik. Nama dia pun tahun pertama hijrah, sudah pasti yang paling besar sekali sejarah itu hijrah. Jadi kita letak 10 tahun perjalanan daripada Nabi SAW berhijrah, tahun yang kedua berlakunya peperangan Badar, tahun yang ketiga Uhud, tahun yang kelima Ahzab, sampai ke Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh baca. Jadi bila kita tengok para sahabat cinta Nabi,
dengan cara mereka. Cinta kita dengan cara kita. Ada betul, ada tak betul. Kita sebut yang betul je lah. Sebut yang tak betul, memang marah dia orang pula. Awak ni macam-macam huraian dia. Kita nak cinta Nabi pun tak betul juga. Yang betulnya, iaitulah kita cinta sebagaimana yang ditunjuk oleh para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut perkataan, dari sudut amali, dan bagaimana respon Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kita tak usah cerita panjang, masa kita pendek. Maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak ajar kepada para sahabat suatu amalan, dia tunjuk mesra. Contohnya Muaz bin Jabal. Muaz. Bila sebut Muaz ni, saya teringat kepada sejarah saya dengan Al-Fadhil Tua Imam kita ni di Masjid Muaz lagi. Nah, sejarah kita daripada Muaz. Hari ni jumpa pula di Ar-Rahimah. Lama. 15 tahun ke berapa lebih mungkin. Ada. Nah. Muaz bin Jabal ni seorang sahabat. Nabi pegang tangan dia. Nabi kata apa? Ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku sayang pada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dia sayang pada sahabat. Kemudian apa yang Nabi nak pesan? Dia mula dengan psikologi, inni uhibbuka, aku sayang padamu. Ingat, jangan tinggal. Setiap kali lepas solat baca Allahumma a'inni ala zikrika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Alhamdulillah. Kalau boleh sambung tu mana baca dah tu. Nah, cuma hari ni kita tak pegang tangannya. Dia panggil hadis musalsal tu kena pegang tangan. Nak pegang tangan belakang hari ni pas cerah sini kan kita. Nah, pakai ijazah gitu. Allahumma inni ala, kena baca. Nabi kata, la tadak, mu jangan tinggal hadis ni bila aku ajar. Maka Muaz radhiyallahu anhu pasti tak akan tinggal dalam Nabi pegang dia lagi. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pegang sahabat, dia beritahu inni uhibbuka. Kita pun bila kita sayang kepada sahabat-sahabat kita, kita juga kena menyatakan dengan mulut, aku sayang padamu. Jadi para sahabat tengok tadi, sahabat yang datang tadi, tak kira lah sama ada dia sahabat atau lain, dia telah menyatakan, ya Rasulullah, saya sangat menyayangi Rasulullah lebih daripada diri saya sendiri. Cuma dia bimbang di akhirat esok boleh bertemu atau tidak. Allahu Akbar. Maka datang lagi para sahabat yang lain, banyak lagi cerita-cerita sahabat lain yang datang bagi tahu. Contohnya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala daripada Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni salah seorang daripada pembantu Nabi. Dalam buku ni dia tulis, dia panggil sahibun na'li, yang pegang selipar Nabi. Bila Nabi kita masuk masjid, selipar dia pegang, dia letak dalam bekas dia. Kadang-kadang dia pakai di lengan dia ni, dia letak takut hilang. Contohnya tempat orang ramai dia pegang. Itu dia panggil sahibun na'li. Kita jangan salah tempat. Selipar ni dipakai di kaki. Nah, cuma dia pegang tadi takut hilang. Ibnu Mas'ud kata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana pun banyak bila kita baca beberapa peristiwa sahabat menyayangi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kita rasa kenapa mereka tak namakan, tak sebut nama ja'a fulan, sedangkan dia kenal. Sebab kelompok di zaman Nabi belum lagi besar, di peringkat awal tak ramai. Kronologi peperangan, dalam peperangan Badar baru ada 313 tentera. Peperangan Uhud baru ada 1000. Ahzab barulah naik 3000. Pembukaan kota Mekah baru ada 10,000. Maknanya peringkat awal tidak ramai. Tapi sahabat dia tak cerita nama, dia kata ja'a rajulun, datang seorang laki-laki.
Maknanya di sini para ulama pengkaji mengatakan lebih elok kita tak usah namakan dia, sebab kita nak mana-mana laki-laki yang beginilah sifat dia, itulah balasan dia. Kita harapkan tuan-tuan boleh kita berdoa pada Allah SWT, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami ini di kalangan mereka, di kalangan orang ini. Dia mari, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bagi tahu kepada saya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang mencintai satu kaum. Maknanya dia sayang pada orang ni, tapi dia tak boleh nak ikut mereka. Level dia kecil, level dia rendah. Macam kita lah, sahabat dengan Nabi tadi. Nabi mesti tingkat dia tinggi, kita rendah. Maka Nabi terus jawab. Nabi jawab, al-mar'u ma'aman ahab. Nabi SAW beritahu, mu jangan bimbang, setiap orang di akhirat esok akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan siapa yang dia sayang. Bersama dengan siapa dia sayang. Jadi sudah pasti kalau kita tanya kita kata kita sayang kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sudut mulut, tapi dari sudut tindakan, betul ke kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul ke tidak? Minta maaf lah salah kita buat contoh yang berlaku di mata kita. Waktu hari perarakan Maulidi Rasul, peringkat kebangsaan ke peringkat negeri, ramai tak ramai orang berlagak? Berapa jam dia berlagak? Kita pun lama tak pergi berlagak ni, 3 jam daripada pukul 9 habis pukul 12. Semangat berpeluh-peluh. Pukul 1 masuk waktu zuhur, muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut dengan nama Nabi, dengan nama Allah dulu, dengan nama Nabi. Dia pergi tak pergi masjid? Sakit kaki berlagak, tak sempat pergi masjid. Kita kata inilah contoh al-hubbu al-ma'kus, dia panggil cinta pincang. Tadi berlagak sayang Nabi, bila panggil dengan nama Nabi kau tak datang masjid. Kenapa? Sakit kaki? La. Itu yang kita nak, perbezaan. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba, kita tunjukkan cinta kita, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali nama Nabi dipanggil, kita berada di sini. Di mana? Di masjid. Orang kata azan di tempat lain tak? Yang azan ni surau, masjid. Di mana lagi tempat? Musalla, itu yang ada azan. Satu lagi kisah lebih kurang yang ni juga. Hari ni oleh kerana Pak Haji letak tajuk dia cinta Nabi, kita nak tunjuk manifestasi bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi cinta kata dengan mulut. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut perasaan. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah. Seorang lagi orang lain pula datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah Nabi nak solat, dia mari tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila kiamat? Kalau tanya kita lah, orang mari tanya kita bila kiamat, rasa kena marah tak? Kau ni tahu kan kiamat, orang tak tahu bila? Para ulama mengatakan kiamat ini yaumun bila tarikh, hari tanpa tarikh. Hari kiamat tahu? Bila hari kiamat? Tak tahu bila kiamat. Kenapa pula tak tahu? Hari sudah ada. Hari Jumaat, hari kiamat, hari Jumaat. Kan Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihan Nabi Adam. Kelebihan Nabi Adam semua hari Jumaat. Khuliqa, dijadikan pada hari Jumaat. Kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya hari Isnin. Dilahirkan pada hari Isnin. Berapa hari bulan Rabiul Awal itu khilaf ulama. Tahun gajah. Nabi kita dibangkitkan jadi Isnin. Dia wafat pun pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Tuan-tuan kena ingatlah tanda sejarah tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mata sa'ah, bila kiamat?
Nabi tak jawab, tak respon pada sahabat yang bertanya. Jadi sahabat-sahabat yang ada dekat dia kata dua sebab Nabi tak jawab. Yang pertama, kerana soalan tidak ikut SOP. SOP-nya kiamat tak boleh tanya bila. Kenapa dia pergi tanya? Satu, ada pandangan lain yang bersangka baik. Dia kata lam yasma'. Nabi tak dengar soalan tadi, sebab tu dia tak jawab. Bukan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak respon kepada pertanyaan orang. Ni kita kena jawab lah. Bila orang tanya, jawab. Bahkan kalau orang minta doa, sahabat-sahabat datang jumpa Nabi sallallahu minta doa, ya Rasulullah ud'uli. Nabi tak tunggu malam nanti, tak apa, tunggu malam, nanti aku tahajud aku doa. Dia terus doa. Bila orang suruh doa, Nabi doa lalu. Kita pun kena belajar juga. Kalau orang panggil, Ustaz doakan saya, kita doa lalu. Ya Allah, berilah kesihatan pada dia, berilah taufik. Sepatah dua cukup lah. Yang penting telah didoakan. Jadi dalam isu ni, Nabi tak jawab, tak respon, tak kata ya, tak kata tidak, marah pun tidak. Nabi kita solat. Falamma qada salatahu, bila selesai solat, Nabi berpaling. Dia tanya, aina sa'il? Siapa yang tanya aku tadi? Maknanya Rasulullah dengar tak dengar? Dengar. Kenapa dia tak jawab? Kenapa tak jawab? Sebab masa tu dah nak solat. Soalan ni perlu pada pertanyaan. Dia ada kalanya dia jawab. Contohnya Nabi tengah khutbah, orang Badui mari duduk atas mimbar. Pakcik Badui, orang Badui ni tak ada protokol. Dia relax lah. Dia nak tanya, dia tanya. Dia nak sekat Nabi di tengah jalan, dia sekat. Orang panggil orang kampung senang. Maka Nabi tanya, aina sa'il? Mana orang bertanya tadi tentang kiamat ni? Siapa tanya aku? Sahabat bagi tahu. Ni, dia jawab, ana ya Rasulullah, saya. Kalau pak kita malu dah tak? Siapa tanya soalan belum solat tadi? Lari dah dia tu, Ustaz. Lari balik dah dia tu. Sahabat bertanggungjawab, ana ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik soalan. Ada kalanya soalan ditanya dengan soalan. Sebab apa? Sebab perlu kepada penjelasan. Lebih-lebih lagi soalan macam ni, soalan yang tak boleh dijawab, macam bila kiamat, mana boleh jawab? Nabi tanya dia, saudara, bila kamu tanya tentang kiamat, maknanya kamu tahu kiamat itu akan berlaku. Ma'adattalaha, apa persiapan awak untuk menghadapi kiamat? Itu soalan, orang panggil soalan balas. Apa persiapan awak? Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kiamat ni ada dua kategori. Berapa kategori kiamat? Dua. Kiamat individu, bila orang itu mati, qamat qiyamatuhu, kiamatlah bagi dia. Itu dia panggil kiamat individu. Kiamat besar, kiamat hak sungguh tu, apabila berlakunya tiupan Israfil, tiup serunai dia, barulah kiamat. Maka Nabi kata, ma'adatalah, kamu tahu kiamat tu ada apa yang kamu buat persiapan? Qala, jawabnya sahabat tadi, ya Rasulullah, ma'adatulaha kabira salatin wala shamin. Persiapan saya tak banyak, tak adalah solat sunat banyak, puasa sunat banyak pun tak juga, ada riwayat kata sedekah banyak pun tidak. Jadi maknanya level tu, cara dia jawab tu macam kena dengan kita tak? Kita pun nak jawab macam ni juga. Persiapan tak banyak, kiamat solat sunat kurang, jarangnya ada solat, ada tak solat. Kerana itulah saya tengok setengah pakcik-pakcik kita ni mari awal masjid, orang azan subuh tak masuk masjid, duk main sebatang lagi dekat parking motor. Rugi. Patutnya orang dah azan masuk dalam masjid. Raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada kita milik dunia dan isi kandungan. Bukan setakat dunia, segala isi dunia ni hak kita belaka. Ni kita boleh sikit-sikit ni pun rasa nikmat dah dunia ni, tak? Rugi.
Mari awal tak masuk masjid. Mari awal duduk buah kat luar. Apalagi kat dalam pagar masjid bisa rokok juga. Lagi dahsyat. Mari kita balik ke tajuk sahabat ni. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak banyak solat, tak banyak puasa, tak banyak sedekah sunat, tetapi ini aset besar dia apa? Illa anni uhibbullah wa rasulah, tapi saya sayang kepada Allah Ta'ala dengan Rasul. Ini dia panggil aset utama dia sayang kepada Allah dengan Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beri respon pada sahabat ini, al mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang dia sayang. Wa anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkit oleh Allah bersama dengan orang yang kamu sayang. Sekarang ni kamu sayang pada siapa? Sayang pada Allah dengan Rasul, kamu akan dibangkit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengulas tajuk ni, respon. Dia kata, fama ra'aitu farihal muslimun, aku tak tengok sahabat-sahabat bergembira setelah mereka masuk Islam lebih daripada cerita hadis ni, jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan orang-orang yang sayang kepada dia. Maka Anas sekali lagi buat declare, buat peristiharan, inni uhibbullah, aku sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Abu Bakar, sayang kepada Umar, wa arju an akuna ma'ahum fil akhirah, aku mengharap aku bersama dengan mereka di akhirat. Kita tambah pula lebih daripada Anas, kita sayang juga kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, termasuklah Anas sendiri. Kita sayang, kita mengharapkan kita bersama dengan mereka di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, apa yang dapat kita simpulkan daripada ayat ini dan juga daripada beberapa kisah ni banyak lagi, tapi oleh kerana masa kita sangat terhad, kita ambil orang panggil satu dua pengajaran dan iktibar. Yang pertama, pengajaran yang pertama, menjadi kewajipan kepada kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Taat kepada Allah, apa saja yang Allah Ta'ala suruh kita buat semampu kita. Nabi sebut dalam hadis, fattaqullaha mastata'tum, idza amartukum bi amrin, kalau aku suruh kamu buat apa-apa, kamu buatlah sedaya upaya kamu. Maknanya untuk arahan kita buat seboleh mungkin. Dan kita kena ingat, Islam itu mudah. Al-Islam dinu yusrun, Islam mudah. Siapa dia nak memberatkan Islam, dia akan tewas. Maknanya berat tu maknanya kita, benda yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran, tapi kita pergi cari hak susah, maka dia jadi payah. Jadi tuan-tuan jangan duk menyusahkan diri, jangan duk memberatkan diri. Sebab apa? Sebab kita ni ada peraturan. Tapi jangan pula ringan Islam, mudahnya Islam sampai tak ada agama. Jangan. Kita kalau solat kena berdiri. Dah, rukuk solat berdiri. Kalau kita sakit boleh duduk. Tapi kalau sakit tak solat, tuan-tuan pergilah melawat di hospital, tanya khabar. Jangan tanya dia makan ubat ke tidak. Itu bukan kerja awak, itu kerja nurse, kerja misi di hospital. Betul tak? Kita pergi hospital tanya orang makan ubat, dia percelik mata, ni awak bila pula mari jadi jururawat sini? Betul tak? Kita pergi tanya dia, mu solat ke tidak? Ada berani tanya orang di hospital, tanya solat tak? Tak berani. Gaji kau tanya? Masalahnya tak tanya. Dia tanya makan apa, sakit apa. Setengah orang tu pergi tanya, awak duk masuk buat ni sakit? Dah dia temari berhak kat sini. Sakit. Dia orang duk oleh buat tanya sakit apa. Kita tak tanya pun hak asas solat. Kalau dia kata saya tak solat lagi, seminggu di hospital belum solat lagi, kenapa? Tak pandai. Tanggungjawab kita pergi cari ustaz, cari pak imam, cari pendakwa, bawa ke hospital, biar dia ajar kawan tu. Sekarang ni alhamdulillah, sebahagian daripada hospital di Malaysia ni ada satu program nama dia Hospital Mesra Ibadat. Kita kerusuh kepada staf hospital ni,
biar dia orang faham macam mana kalau orang sakit ni tak pandai solat, tolong ajar solat cara duduk, ambil wuduk di atas balutan, macam-macam ada. Jadi ada yang buat, ada yang tak buat. Cuma kadang-kadang ada juga pegawai hospital ni, bila kita tanya dia, ni pesakit-pesakit ni solat ke awak nampak? Dia kata, ustaz, pesakit tak solat tu menasabah sikit lah, tak boleh tak solat, tapi ada logiknya, dia sakit. Yang saya bimbangnya ni awak duduk bawah katil ni, penunggu pesakit ni tak solat juga ni macam mana? Dia kata kau injik dia ni, injik cocok ni dulu ni, penunggu pesakit ni tak solat ni balik berat ke dia. Hak sakit tak solat logik. Hak penunggu ni, hak dah habis makan ni orang mari tu, dia je makan je. Masalah tahu dah kawan tu duduk masuk hospital kecil mani, bawa olongan pula pergi, bawa buah rambutan apa pula. Jadi kita panggil tak ada fiqhul waqi' kita. Jadi kita kena ingat ketaatan pada Allah Ta'ala dengan Rasul semampu kita mungkin kita buatlah. Tadi contoh yang saya tunjuk dari sudut amali, iaitulah kisah Ibnu Umar. Tuan-tuan kenal nama Ibnu Umar? Ibnu Umar ni seorang sahabat yang sangat ikut jejak Nabi SAW. Nabi buat apa dia buat. Bahkan Nabi berhenti tengah jalan buang air, dia berhenti buang air situ. Bukan sunnah tau buang air, bila nak buang air tapi dia nak contoh dia. Suatu hari dia pergi solat jenazah, dia tak ikut ke kubur, tak pergi kubur. Macam kita hari ni lah, lepas solat jenazah balik. Ada sahabat lagi, Ibnu Umar, khasirta, rugi awak. Apa rugi? Aku dengar Nabi SAW bersabda, siapa dia solat jenazah dapat pahala satu qirat. Satu qirat ni besar bukit Uhud, Madinah, 6 km panjang. Siapa dia ikut jenazah sampai kubur, falahu qiratan, dia boleh 2 bukit. Allah, terkejut Ibnu Umar. Betul kan ni? Dia pun hantar wakil dia, pembantu dia pergi tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Betul ke? Sambil tunggu wakil dia datang, masjid Nabi bukan ada kapek, dia ada pasir batu-batu, dia duduk pegang anak batu tu. Kata orang macam resah keadaan, menunggu ni resah. Bila datang sahabat dia yang bertanya, ya Ibnu Umar, benar riwayat apa yang disebut oleh sahabat tadi? Ibnu Umar campak batu, dia mengeluh, dia kata, laqad fatatna qararit, berapa banyak pahala, bukit-bukit pahala yang kita terlepas sebab pergi solat jenazah tak ikut ke kubur. Itu habislah. Contohnya sangat banyak. Maka kita, yang kedua ni, kita kena semangat nak contoh apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala janji, man yuti'illah wa rasul, barulah kita akan ikut Nabi di akhirat esok. Allahumma la tahrimna syafa'atan Nabi, ya Allah janganlah terhalangnya kita daripada menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun lemahnya kita dalam ibadat. Kemudian kita juga yang ketiga, sentiasalah melakukan segala perkara-perkara kebaikan supaya kita dapat raih pahala yang banyak, dan cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sepatutnya. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.